Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg telah merasmikan Persidangan Kebangsaan Wanita Dayak NCDW 2022 bertemakan Dayak Women Making a Difference di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Semasa berucap, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari memberitahu beliau sentiasa menyokong inisiatif Sarakup Induk Dayak Sarawak SIDS dan Persatuan Graduan Dayak Sarawak SDGA dalam usaha membantu memperkasakan peranan serta modal insan wanita Dayak di negeri ini, termasuk menganjurkan persidangan seumpama itu. As you know, when Dato' Alice came to see me and expressing her intention to establish Tan Sri Impiang Jabu's chair, and she narrated to me that the purpose is sort of educational, at the same time to uplift the status of Dayak women in the midst of our current development. I have no hesitation. I said, proceed and I will help you. And she suggested that Sarakup Indo must have a sort of permanent building to serve the community. And I said, okay. I had a meeting also with the Sarawak Dayak graduates. And the chairperson came to see me, said, the graduates also need another permanent place. In order to manage at the same time for the graduates to interact and to explore possibilities how to help Dayak community in particular, of course Sarawakian in general. My response was, okay, proceed. And today I'm here together with Sarakup Indo and the Dayak graduate, having a common platform to assist and find ways and means to upgrade women, Dayak women, that will make a difference. Dalam pada itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut menekankan mengenai keseimbangan yang perlu dititik berat bagi mencapai kesaksamaan jantina gender equality berdasarkan ilmu dan teknologi. Ini kerana beliau percaya dunia masa kini dan pada masa hadapan bergantung kepada teknologi yang mana masyarakat memerlukan ilmu pengetahuan untuk menguasainya tanpa mengira jantina, bangsa dan agama. If you want to achieve gender equality, meaning you are at equilibrium. When he knows that technology, you also know that technology. Then we can move forward. If we have that equilibrium status, knowledge is the key. Knowledge can make difference among us. You don't read, you do not know that what the technology is all about, meaning you are just orang kata raba-raba saja. But then if you are able to command knowledge on that, then the gender equality is there, because it doesn't distinguish between a lady and a man. Dalam majlis itu, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Zohari turut melancarkan buku Dayak Women Development yang turut disaksikan Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Uga Embas, Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, Penyandang Pertama Kursi Penyelidikan Datuk Impiang Jabu Universiti Putra Malaysia Datuk Jayum Jawan serta Pengerusi SIDS Datuk Insinyur Alice Jawan Empaling. Untuk rekod NCDW yang berlangsung selama 2 hari bermula 18 hingga 19 Mac 2022 berfungsi sebagai platform untuk memudahkan perbincangan dan perkongsian dalam kalangan wanita Dayak mengenai pelbagai dimensi dunia sosial, budaya dan ekonomi. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Uga Embas mengumumkan sumbangan sebanyak RM60,000 daripada Kerajaan Sarawak kepada Sarakup Induk Dayak Sarawak SIDS. Menurutnya, peruntukan tersebut adalah untuk SIDS merancang dan melaksanakan pelbagai aktiviti akan datang. So on behalf of the state government, I am pleased to announce a grant of 60,000 to Sarakup Induk Dayak Sarawak for the dinner tonight. Datuk Engineer Alice have not received the check. Belum ada. Tapi the check is ready.
And that's how we work together, collaborate, cooperate for the betterment of our community. Dato' Amar Douglas berkata demikian ketika berucap di Majlis Makan Malam bersempena persidangan Wanita Dayak Kebangsaan 2022 di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK pada Jumaat. Jelas beliau program yang dilaksanakan dapat memberi peluang ahli-ahli SIDS untuk saling bertukar pendapat, idea dan pengalaman di kalangan peserta dalam persidangan berkenaan. At the same time, you strategize to transform, uplift, and empower each other to the future. Jadi, I'm looking forward to see your finding and recommendation out of this conference. Tambah Dato' Amar Douglas lagi, transformasi wanita Dayak telah bermula beberapa dekad yang lalu dan hari ini wanita Dayak bukan lagi sekadar ibu yang tinggal di rumah tetapi juga seorang profesional dalam kedua-dua sektor awam dan swasta. Persidangan kali ini berjaya mengumpulkan 13 wanita Dayak yang dinamik dan berjaya serta 3 lelaki yang sama dinamik untuk berkongsi pengalaman dan kepakaran masing-masing dengan lebih 400 peserta yang mempunyai latar belakang yang berbeza. Berita seterusnya, bahagian Sibu dipilih sebagai venue Sukan Olimpik khas negeri ke-6 yang dijadual berlangsung dari 1 hingga 3 Julai 2022. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Masyarakat Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata hasil perbincangan pihaknya bersetuju untuk melangsungkan tamasya sukan itu di Pusat Sukan Komuniti Azman Hashim di Sibu. Menurutnya, ia satu kebanggaan bagi pihaknya selaku jawatankuasa penganjur sukan itu setelah diberi penghormatan untuk menggunakan fasiliti itu buat kali pertamanya sebaik ia dirasmikan pada Julai kelak. Selepas berunding, di situlah venue atau tempat kami orang akan mengadakan Special Olympics Sports pada 1 hari bulan Julai. Dan pada 1 hari bulan Julai, sports kompleksnya pun akan secara rasminya akan dirasmi oleh Yang Amat Berhormat Premier kita. Jadinya akan datang merasmikan sports kompleks Azman Hashim, Sports Community Sports Complex Sibu Jaya. Jadi kami orang akan orang pertamalah kiranya jawatankuasa kami telah dibenarkan untuk telah diberi green light nak mula aktiviti sokan untuk anak-anak khas kita anak-anak khas kita. Beliau bercakap demikian dalam Majlis Perasmian Persatuan Idok Sibu pada Jumaat. Terdahulu, Datuk Seri Fatimah telah mengadakan lawatan ke kompleks sukan berkenaan bersama dengan Wakil Pengurusan M-Corp Sibu Jaya, Azmi Hashim, Eddie Puah dan Muhammad Fadzil. Tamasya sukan itu mensasarkan seramai 350 hingga 400 atlet dan 300 pegawai dan sukarelawan dengan acara sukan yang dipertandingkan ialah bowling, badminton, bocah, berenang, pingpong, bola sepak dan balapan serta padang. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Fatimah berkata penjenamaan semula Persatuan Idok adalah selaras dengan perkembangan semasa dalam digital era. Katanya fungsi Persatuan Idok juga berbeza berbanding sebelum ini ketika dinamakan Persatuan Idok. Disebabkan persepadanan semula, N44 Igan sudah masuk Jemoreng, persepadanan semula. Dan yang tinggal Dalat, Oyak, Kut. Jadi dengan sebab itu kita tukar. Ada lagi I untuk Igan sebab Igan dah masuk ke Jemoreng. Jadi kita tukar I. Selaras dengan perubahan keadaan. Kini tu kita dah tahu digital era dah kini tu. Semua makin online, banyak makin social media. Si perlu berjumpa secara fizikal. Jadi fungsinya berubah sedikit. Berubah. Dalam majlis sama, Datuk Seri Fatimah telah menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran yang melibatkan 2 buah rumah yang berlaku di Kampung Bahagia Jaya Tekuk pada 1 Mac lalu. Mangsa pertama iaitu Nur Fazli Mahdi menerima bantuan wang saku, elawan pakaian harian dan bantuan bahan binaan berjumlah RM5,300. Manakala mangsa kedua, Taib Bus menerima bantuan wang saku, elawan pakaian harian, bantuan persekolahan dan bantuan bahan binaan berjumlah keseluruhan RM7,400.
Selain itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sibu juga telah menghulurkan bantuan tambahan sebanyak RM900 melalui peruntukan tabung bantuan segera TBS kepada waris mangsa yang terkorban dalam kejadian bencana iaitu Taibus sebagai sumbangan ihsan dari pihak JKM. Selanjutnya di Sri Aman, Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat 2, Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang, Datuk Francis Harden Hollis telah menghadiri sesi taklimat progres projek di Majlis Daerah Sri Aman MDSA pada Khamis. Dalam taklimat tersebut, beliau dimaklumkan sebanyak 9 projek telah siap dilaksanakan, manakala 5 lagi masih dalam proses iaitu melalui peruntukan RM1.4 juta untuk 14 buah projek menerusi projek transformasi luar bandar RTP 2021 di bawah agensi pelaksana MDSA. Difahamkan pengagihan peruntukan adalah berdasarkan keutamaan dan agensi pelaksana akan memproses permohonan dengan mengadakan lawatan tapak untuk mengemukakan anggaran kos. Selepas sesi taklimat berkenaan, Datuk Francis berkesempatan mengadakan lawatan ke projek pembinaan parit yang telah siap sepenuhnya di Surau An-Nur RPR Fasa 1. Projek bernilai RM150,000 itu dilaksanakan menerusi projek RTP di bawah Jabatan Pengairan dan Saliran Bahagian Sri Aman. Ke perkembangan berikut, Isteri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Kodi Taib menerima kunjungan hormat daripada Naib Presiden Huawei Malaysia Rita Irina Wahab dan Presiden Sarawak Club Melvin Wee di Demak Jaya, Kuching pada Jumaat. Ketika ditemui, Rita Irina memberitahu kunjungan hormat tersebut bertujuan memaklumkan mengenai projek-projek Huawei yang dijalankan dengan kerjasama Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan Jabatan Hutan Sarawak untuk mendigitalkan negeri ini serta melindungi alam sekitar. Kami dari Huawei ingin memberikan update kepada Tuan Puan berkenaan dengan projek-projek yang kami jalankan di Sarawak, terutama dari segi membantu kerajaan Sarawak melalui SMA untuk digitaliskan negeri Sarawak dan juga Tech for All projek kami yang mana bernama Rainforest Guardian Project yang kami menggunakan device dan equipment yang disalurkan melalui SMA dan juga kerjasama dengan Forestry Department untuk protect the nature di Sarawak. Dan kami juga mainkan bunyi-bunyi yang dapat kami rekodkan di Similajau untuk Tuan Puan lah. Beliau turut memaklumkan kepada Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat mengenai projek bersama Yayasan Kepimpinan Wanita bagi memperkasakan wanita dalam bidang digital serta kepimpinan untuk membantu kerajaan di masa hadapan. Selanjutnya mengenai perkembangan COVID-19. Sarawak mencatatkan 1,316 kes positif baharu pada Jumaat melibatkan 38 daerah menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 285,818 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak menerusi kenyataan medianya memaklumkan daripada jumlah tersebut 393 kes adalah dalam kategori 1, 912 kes kategori 2, 4 kes kategori 3, 6 kes kategori 4 dan 1 kes kategori 5. Sementara itu 38 daerah yang mencatatkan kes baru adalah seperti yang tertera. JPBN Sarawak turut memaklumkan 2 kes kematian dilaporkan di Serian pada 13 Mac 2022 dan Kuching pada 17 Mac 2022. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.